biru misalnya, pakcik tahun bukan orang hijau. Pakcik tahun ni pakcik akan suka hijau lagi ke? Lepas tu dia akan cakap, mesti semua nak tunggu kan apa dia cakap kan? Okey, dia akan cakap macam ni. Dia cakap, memang nampak dia tu orang hijau semua. Tapi bila orang hijau tu dia bergabung dengan lain-lain, tahu kan lain-lain kan? Dia rasa macam tak seronok, tak suka dah macam tu. Okay, itu mungkin pandangan dia. Dan dia mungkin boleh berada kepada yang biru, biarpun kita tahu Barisan Nasional itu banyak company dia kan. Jadi di sini persepsi politik, persepsi kita pandang sendiri parti politik itu berbeza. Dan juga pernah juga saya sendiri cakap, sekarang ni dah rasa selesa sesuatu parti politik tu memegang. Kita rasa selesa, aman, kita yang dapat, semua ada kan. Jadi kita rasa macam takutlah, macam mana kalau tiba-tiba parti lain akan naik, takut nanti berlaku macam mana ke kan. Jadi di sini salah satu demokrasinya di sini perlu ada pergiliran kuasa. Di sebalik maksud demokrasi dan cabaran demokrasi itu sendiri perlu ada pengaliran kuasa. Seandainya kuasa itu jatuh kepada parti lain dan parti itu tidak menunaikan janji-janji yang saya akan buat itu, buat ini, nanti kita sendiri juga bila akan datang, kita sendiri akan turun pangkah semula ataupun rakyat semula ke parti yang kita rasa boleh membantu kita pada ketika itu. Jadi di sini jangan takut. Masa saya sendiri pun lepas saya dengar pendapat lecturer apa semua, jangan takut untuk kita berubah ataupun melakukan sesuatu yang baru, bukan ikut kebiasaan. Kalau ianya betul-betul membawa kepada kebaikan dan boleh membawa kepada perubahan daripada yang sedia ada. Jadi sebagai seorang mahasiswa, kita semua ni pilihan raya mungkin, bila pilihan raya siapa tahu? Siapa mak ayah dia dekat SPR ke? Okey, cumanya demokrasi, kita ada hak untuk bersuara, kita ada hak untuk berkumpul, kita ada hak untuk memilih mana saja kita suka. Tapi pilihlah dengan bijak. Kalau rasa perlu buat istigharah lah. Okey, istigharah bukannya cinta je kan, semana-mana saja. InsyaAllah kita akan jumpa yang terbaik. InsyaAllah. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Hazwani. Berakhir sudah pusingan kedua. Maka pusingan ketiga saya membuka seluas-luasnya lah peluang untuk mana-mana rakan-rakan mahasiswa dan mahasiswi untuk bertanyakan soalan dan memberikan pandangan tentang tajuk Real Politik. Apa kata anda? Okey, peluang kami hanya membuka dalam lingkungan 20 minit dan soalan yang ditanyakan haruslah pendek dan terus kepada poin dia lah. Okey. Boleh dengar tak? Rasa boleh dengar tak? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Maaf terlambat. Okey, pertama saya nak ulas sikit. Mungkin ni bukan soalan, tapi mungkin dia boleh jadi soalan ataupun mungkin apa-apa je lah. Okey. Pertama, berkenaan dengan konteks good governance. Okey, berkenaan dengan konteks good governance, saya ingin ulas berkenaan dengan konteks good governance tu. Yang saudara aspirasi tu dia cakap kita tidak mempunyai masalah dalam konteks good governance, tapi menurut pendapat saya ataupun dalam konteks kajian saya sendiri sebagai mahasiswa sains politik, sebenarnya kita terdapat satu ketimpangan dalam good governance, di mana sebagai contoh yang mudah, di mana berlakunya satu perhimpunan yang besar, iaitu HKR, bersih 1, bersih 2, bersih 3. Dan pertama sekali, apa fokus utama pembawakan kepada tujuan mereka? Mereka membawa kepada 8, yang itu antara salah satunya adalah seperti berkaitan dengan reformasi politik ataupun berkenaan dengan pilihan raya, berkenaan dengan undi, tawar kekal dan sebagainya. Di situ rakyat melihat bahawa turunnya rakyat sehinggakan mencecah kepada 700,000, dikatakan kalau kita katakan sesuatu tidak masalah, apa sebenarnya yang sehinggakan menyebabkan rakyat itu keluar tuntut sehinggakan
terdapat kepincangan yang sangat besar dan luar biasa sekali. Kalau dikatakan tidak mempunyai satu masalah. Okey, berkenaan selain itu lanjutan daripada itu, kalau kita melihat dalam konteks pentadbiran ataupun good governance, dia melibatkan dalam konteks pilihan raya itu sendiri. Dan dalam kajian saya membaca tentang tesis dan sebagainya, terdapat dipanggil satu istilah dalam konteks politiknya adalah gerrymandering. Gerrymandering itu adalah satu persempadanan semula, iaitu akan dibuat selama 8 tahun sekali, di mana pihak kerajaan akan membuat, dan dalam konteks 8 tahun sekali ataupun gerrymandering ini terdapat satu penipuan, di mana penipuan tu jikalau satu konteks ataupun kawasan pilihan raya tu yang menjadi kuat kepada Pakatan Rakyat, dia akan dipecah-pecahkan sehingga kan menyebabkan pihak yang kuat tu menjadi kalah. Dan dalam konteks pilihan raya lagi satu, dia melibatkan good governance, dia melibatkan kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Dan kepincangan adalah salah satunya adalah berkenaan dengan tuntutan royalti minyak Kelantan, Sabah. Tuntutan royalti minyak Kelantan tu sebenarnya ia fakta umum, di mana tuntutan royalti minyak Kelantan tu ditandatangan sendiri oleh anak jati Kelantan yang merupakan kepimpinan UMNO, iaitu Tunku Razil Hamzah, iaitu Kuli. Dan di mana dalam tarikh tahun 1974 yang mengatakan pihak Kelantan ia berhak mendapat 5% royalti minyak. Itu berkaitan dengan soal berapa puluh batu nautika, berapa di dalam perairan atau offshore, inshore tu, itu tak syariah undang-undang berlaku. Bukan. Okey, berkenaan itu mungkin ada pihak, saya bukan pro kepada PAS ataupun pro kepada DAP atau pro kepada BN. Itu yang saya cakapkan. Okay. Saya kira kita kutip dulu soalan. Soalan hanya 3 lagi, dan dimintalah pada yang saudara yang berbaju biru dulu. Boleh bangun tak? Nama Hafiz. Saya nak soal sikit pada mana-mana ahli panel yang nak jawab pastinya. Tadi ahli panel ada mengatakan mengenai kematangan kita belia, dan juga mengatakan mengenai federalism, dan mengatakan juga mengenai kerajaan melanggar perlembagaan persekutuan. Dan kita ada juga ahli panel mengatakan bahawa hak kita rakyat untuk berdemonstrasi. Jadi dekat sini saya nak tanyakan pada ahli panel, macam mana kita nak mematangkan diri kita sebagai rakyat, dan di mana kita anak muda bakal menjadi pemimpin, macam mana kita nak jadi matang untuk supaya kerajaan dan rakyat itu sendiri ikut kepada perlembagaan persekutuan. Bukan kita mengatakan kerajaan langgar perlembagaan dan kita dibenarkan juga untuk melanggar. Kita mengharapkan kerajaan mengikut perlembagaan, sedangkan kita dengan berbagai-bagai alasan cuba untuk melanggar perlembagaan. Jadi macam mana daripada pandangan ahli panel yang tidak pandai? Mungkin insyaAllah satu hari nanti akan jadi ahli parlimen. Jadi macam mana? Okey, seterusnya soalan. Okey, saudara yang berada di belakang. Dia sangat-sangat kabur, dan orang-orang yang datang ni pun tak faham apa itu dia politik sebenarnya. Ada saudari wanita dia politik Machiavelli, sedangkan ada juga Al-Ghazali yang menggunakan agama dan jadi dia politik satu alam apa. Dan satu lagi kita lihat kan dalam forum mahasiswa, sebab kita macam datang ke forum ceramah politik, kita sebenarnya dalam macam satu wakil. Jadi saya nak ulas sikit pasal demokrasi terpimpin yang disebut. Sedangkan bagaimana kalau demokrasi itu sendiri yang disuntik, bagaimana kita nak membina satu bentuk demokrasi yang daripada bawah, sedangkan kita punya demokrasi pun itu acuan barat, dan mungkin saja itu acuan pemimpin kita sendiri, sama ada pakatan ataupun barisan mana saya semua. Satu lagi pasal good governance, kita bercakap pasal fungsi, mana yang boleh menawarkan fungsi yang lebih efisien, itu yang diterima. Dan perihal itu kita tak melihat pada persepsi, kan saya kira rakyat kita dah matang. Kita bukanlah perang persepsi yang perang-perang debat bodoh, tapi kita
melihat pada perang idea. Siapa yang memberi tawaran lebih bagus, siapa yang menawarkan fungsi yang lebih efisien, itu yang kita lihat sekarang. Dan berkenaan pendidikan ataupun sosial media ataupun yang disebut tadi oleh saudara, saya lupa nama. Saya kira saudara macam forum yang minggu lepas pasal apa sekolah kilang politik kan. Saudara macam mengeluarkan masalah tapi tak ada cadangan-cadangan penambahbaikan. Itu juga saya rasa tak ada membantu apa dalam forum ni. Itu saja. Soalan yang seterusnya. Ada lagi soalan? Daripada mahasiswi? Ada soalan? Ya, tapi anda nak interpretasikan pasal sustainable development. Okey, kalau dalam kerajaan ni, apa yang dasar yang dibuat, dia perlu ada konsep sustainable development. Maksudnya, benda ni perlu ada keberlangsungan. Jadi, apa yang dibagi beri semua ni adalah bukan satu benda bentuk kepada keberlangsungan sebuah model insan ataupun negara yang kita kata nak harmoni dan semua tu kan. Boleh tak saudara jelaskan mengenai sustainable development? Lepas tu yang saudari tadi, saya tak sebut pasal kebebasan media dapat aplikasiannya dekat Malaysia. Macam mana saudara lihat dan apa yang mengekang media di Malaysia ni untuk bebas seperti mana dekat luar negara lain? soalan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru student tahun 1, jadi baru masuk kan, saya baru nak kenal-kenal dengan politik. Jadi apa-apa saya tanya kalau macam pelik tu tegur kan. Okey, pertama saya tengok dekat universiti, Institut Pengajian Tinggi contohnya, mahasiswa terlalu benci akan politik. Kadang-kadang macam kita ni mungkin kita ambil pot, tapi ada orang macam politik ni kotor sangat. Jadi saya nak pandangan ahli-ahli panel, kalau macam mana caranya kita nak mewujudkan satu politik yang kita nampak bersih dan boleh membangkitkan balik semangat mahasiswa terutamanya dalam menyokong balik politik di negara kita. Sebab sekarang ni mahasiswa kebanyakannya cakap politik kotor, kami tak ambil pot. Benda tu untuk orang-orang yang kotor je. Ada istilah macam tu saya pernah dengar. Okay, dan soalan kedua, kita tahu dalam good governance, satu unsur yang terbaik adalah satu keadilan. Okay, keadilan dalam menghasilkan kerajaan yang baik, keadilan itu penting. Tapi kalau sekarang kita tengok media-media masa contohnya, saya tak mihak pada sesiapa, saya cuma nak memberikan pandangan saya. Saya tengok media masa sekarang ni, terutamanya televisyen kan. Bila televisyen saya tak nampak unsur-unsur keadilan tu. Jadi anda faham apa yang saya maksudkan? Saya harap kalau tepuk tu sokong pendapat saya, bukan sokong fikir saya mihak siapa-siapa Tapi kita boleh nampak. Jadi saya nak tanya saudara ni, mungkin terlalu sering membangkitkan isu-isu kerajaan yang baik kan. Jadi saya nak tahu sejauh mana keadilan tu dapat dicapai kalau sekarang ni orang macam dah tak nampak keadilan ke ni? Macam tu. Okay, tu adalah soalan terakhir dan mungkin apa-apa yang nak ditanyakan boleh tanyakan selepas ni lah. Maksudnya di luar mungkin boleh berjumpa direct dengan ahli panel kan. Okay, kita mulakan dengan soalan pertama tadi kan. Soalan pertama tadi kan. Okay, tak mana. Assalamualaikum. Okay, soalan sangat hebat, sangat mencabar. Seperti kami adalah seorang profesor, seperti kami adalah seorang pemimpin Barisan Nasional dan seorang pemimpin PAS. Okey. Ahli Parlimen, insya-Allah. Kawan-kawan sekalian,
Okey, sebenar-benarnya memang kami adalah ahli panel dan sepatutnya kami perlu menyiapkan pelbagai persiapan dan perlu dah menjangka